Justru Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat Islam ke atas sekalian hamba-Nya. Jika direnungkan, terdapat banyak hikmah di atas penurunan syariat ini kepada manusia. Pertama, di atas dasar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah mustahil manusia mengetahui apa yang manfaat dan apa yang mudarat kepada dirinya secara mutlak. Barangkali apa yang dilihatnya baik untuk dirinya, hakikatnya bukanlah kebaikan. Begitu juga barangkali dilihat sesuatu yang buruk untuk dirinya, namun pada hakikatnya manfaatnya melebihi mudarat. Pengelasan apa yang memberi manfaat dan mudarat secara hakiki cuma dapat diketahui secara mutlak dengan panduan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kedua, sesuatu hukum yang bermanfaat bukan hanya di peringkat individu, bahkan di peringkat masyarakat. Akal manusia tidak mampu memikirkan kemaslahatan daripada sudut individu dan masyarakat, dan atas dasar itu manusia sangat berhajat kepada syariat. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah isi dan perbincangan utama di dalam maqasid syariah. Dengan kata lain, tujuan syariat itu diturunkan adalah untuk membawa faedah kepada manusia dan menjauhkan manusia daripada maksiat dan atau mudarat. Syariat tidak diturunkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepadanya. Bahkan Allah tidak berhajat kepada apapun. Syariat, jika kita mengikuti dan taat padanya, akan membawa kebaikan pada diri kita sendiri. Dan kebaikan yang dimaksudkan adalah keseimbangan hidup di dunia, yang mana keseimbangan ini bukan hanya di peringkat individu, bahkan kepada masyarakat. Hadirin dan hadirat sekalian, saya berharap perkampungan sunnah kali ke-6 ini yang berlangsung selama 3 hari dari subuh sampai malam akan memberikan pendedahan dan pencerahan kepada hadirin dan hadirat sekalian berkenaan permasalahan ini. Keputusan yang diberikan berkenaan maqasid syariah dalam segenap kehidupan kita, seperti maqasid dalam isu ekonomi, sosial masyarakat, politik dan akhlak kehidupan, termasuklah para ulama yang membincangkan soal ini. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang datang dengan keadaan yang dahagakan ilmu akan pulang dengan bertambahnya ilmu di dada, dan seterusnya menjadikan kita semua hamba Allah yang lebih baik dalam ilmu dan amal, insya-Allah. Akhir titah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini meresmikan program Perkampungan Sunnah siri ke-6 2019. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sekali lagi menjemput yang berbahagia Sahibul Samah Datuk Mufti menghadap dan memperkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis bersama Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis untuk bersama-sama Tuanku menyempurnakan gimik perasmian Perkampungan Sunnah siri 6 2019.
menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku yang amat berhormat, para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Perasmian Perkampungan Sunnah Siri 6 2019 pada malam ini diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdul Lais untuk slot kursi Jamalul Lail. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jalalatul Malik Raja Barlis Tunku Sayyid Sirajuddin Ibnul Marhum Tunku Sayyid Putra Jamalul Lail wa waliyu ahdihi al-amin Tunku Sayyid Faiduddin Putra bin Tunku Sayyid Sirajuddin Jamalul Lail wal usra al-hakimah wal ikhwa wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' ana uqaddim jazila syukri إلى جلالة الملك وإلى أخي الدكتور محمد عصري مفتي برليس على دعوته لي للحضور إلى هذا البرنامج وإلى هذا الحفل الكبير. وحتى لا أطيل كلامي لأن كل وقت محسوب، لذلك أنا أبدأ كلامي بما دعيت لأجله. أنا طلب مني أن أتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا قلت بأن القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما جاء لإتمام مقاصد الشريعة الإسلامية فأنا لا أكون مبالغا فيه، لأن كل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية جاء ليحقق مقصد من المقاصد. ولكن عندما طلب من أن أبرز هذه المقاصد في بعض الوقائع والأحداث التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أذكر لكم عدة أمثلة. منها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج صدقة الفطر من طعام من شعير أو تمر أو أقط أو زبيب. فهذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث ليس معناه أن صدقة الفطر يخرج من هذه الأشياء فقط، إنما مقصود النبي من هذا هو إغناء الفقراء والمساكين بأي شكل يكون، سواء كان من الشعير قندوم، من الحنطة قندوم، أو من الشعير بالي، أو تمر كرمة، أو أقط، أو زبيب، بأي شيء يكون. لكن هذه الأشياء كانت متوفرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو أراد إغناء الفقراء والمساكين بهذا. لكن في عهدنا هذا ربما الفقير والمسكين لا يحتاج إلى شعير وإلى قمح وإلى أرز إنما يحتاج إلى فلوس، فنحن نعطيه فلوسا لا مانع في من ذلك. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. ما هو المقصد وراء هذا النص الأئمة من قريش؟ كان مقصده جمع كلمة المسلمين، لأن المسلمين ما كان يمكن لهم أن يجتمعوا تحت قبيلة إلا قريش، لأن القريش في ذلك الوقت هي التي كانت أهلا للحكومة والرئاسة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اسم قريش كإكزامبل، كنموذج، وليس كنص شرعي دائم خالد. لذلك إذا كان واحد من غير قريش عنده أهلية للحكومة فلا مانع من ذلك. وكذلك الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعير البضائع، يعني قالوا يا رسول الله ممكن أن تسعر، يعني ريت
تحدد لنا ريت لكل الأشياء، ذهب، فضة، والأشياء الأغذية. فقال لا، لأني ربما أنا بسبب هذا التسعير أظلم شخصا، فأنا لا أريد أن ألقى ربي ولأحد علي مظلمة. لكن لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ لأن في عهده التسعير كان مخالفا للغرض، ولكن إذا كان التجار بشعين طامعين ففي هذا الوقت لا مانع من أن الحكومة تسعر بعض الأسعار. وكذلك عبد الله بن مسعود يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات إلى آخره، الذي تفعل النساء لزيادة زينتهن ولزيادة جمالهن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منع هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة، لأن هذه الأشياء لم تكن حراما لذاتها، لم تكن حراما لذاتها، بل كانت حراما لأنها كانت شعارا للفواجر والنساء الإباحيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء فيما بعد يقولون بأنه إذا نبتت اللحية للمرأة أو شارب للمرأة فيجوز نتفها ويجوز نمسها، لا مانع في ذلك. كذلك امرأة تساقط شعر رأسها فيجوز لها أن تستخدم لكي بإذن زوجها لكي تبدو جميلة عند زوجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوا حريرا، لكن إذا كان في لبس الحرير مصلحة مقصد لا مشكلة فيه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة فيه في جسدهما، لأنهما إذا لبسا لباسا من صوف أو كتان فيزيد مرضهم، لكن إذا لبسوا حرير فلا يزداد مرضهم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، يعني أخذ الأجرة على تلقيح أنثى من الحيوان، لأن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفحول جنتا، كانت الفحول سائبة لم تكن مرباة، لكن في عهد الأئمة أصبحت هذه الفحول مرباة، لذلك هم أباهوا لذلك. ونظرا لقلة الوقت هذا ما تيسر لي في هذا الموضوع، وأتمنى أن ينور الله أبصار الفقهاء ويوسع قلوب العلماء لإدراك ما قلت وفهمه، وبالله التوفيق والهداية. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdul Lais yang mengisi slot kursi Jamalul Lais sebentar tadi. Ampun tuanku yang amat berhormat, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, sempena dengan majlis perasmian Perkampungan Sunnah Seri 6 2019, pada malam ini kita tampilkan barisan ahli panel Forum Perkampungan Sunnah Seri 6 2019 atas tajuk Maqasid Syariah dalam Kehidupan Ummah. Majlis dengan ini menyebut ahli panel yang terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda bin Jaya, Yang Berbahagia Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Yang Berusaha Ustaz Syed Abu Bakar bin Syed Kamal selaku moderator. Dengan ini saya serahkan majlis kepada Yang Berusaha Ustaz Syed Abu Bakar bin Syed Kamal untuk meneruskan forum pada malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Tuanku Raja Perempuan Perlis, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis dan Raja Puan Muda Perlis, Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar, dan juga Datuk Seri Esko Sahibus Samahah Mufti Perlis, Dif kehormat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Ampun tuanku, izinkan Patih untuk meneruskan acara forum pada malam ini. Dan sebelum itu saya ingin untuk nak perkenalkan diri, kerana saya yang diumumkan tadi ialah bukanlah moderator yang sebenar, kerana saya ialah Abdul Razak Abdul Muttalib. Takut nanti ada orang salah faham. Tadi subuh dia ni nama lain, malam nama lain pula kan, tak ada masalah. Saya ialah orang yang kuliah subuh tadi, nama tetap sama ya. Dan malam ini insya-Allah alhamdulillah Perkambungan Sunnah siri yang ke-6 mengangkat satu tema yang amat penting untuk difahami, bukan sahaja di peringkat atas, malah juga perlu difahami di peringkat akar umbi ini, di peringkat rakyat, di peringkat masyarakat ini. Maqasid syariah yang dahulunya mungkin hanya diwacanakan dan dibincang-bincang di kalangan para alim ulama, para pensyarah-pensyarah, tetapi di zaman hari ini kita tak boleh lagi untuk nak biarkan topik ini hanya dibincangkan di peringkat itu sahaja, kerana aplikasinya itu melibatkan kita, melibatkan rakyat, melibatkan masyarakat. Oleh itu, mahu tidak mahu, masyarakat dari masa ke semasa perlu dididik dan perlu untuk diberi kefahaman ini, untuk mereka juga, untuk kita jugalah faham tentang maqasid syariah ini. Dan malam ini kita akan berbincang tentang maqasid syariah di dalam konteks Malaysia ini. Dan bagi mengupas topik ini, pihak penganjur sudah pun mengundang dua orang tokoh yang tak asing lagi, khususnya di bumi Perlis ini dan juga di bumi Malaysia ini. Di sebelah kiri saya yang paling hampir, yang berbahagia Dr. Rozami Ramli, yang merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis. Di sebelah hujung sana, malam ni pakai pink ya. Yang berhormat Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya Adun Jemoreng dari Sarawak. Dan juga beliau juga tak asing di bumi Perlis, kerana beliau merupakan mantan mufti negeri Perlis. Cuma tak pasti apakah masih lagi boleh cakap boleh ataupun tak. Boleh lagi ya. Kita test malam ni. Baik. Hadirin hadirat sekalian, bagi memulakan sesi ini, saya nak ajukan satu soalan yang sama untuk kedua-dua ahli panel kupas. Dari subuh pagi Jumaat semalam sampailah ke hari ini, antara perkataan kalimah yang paling banyak diulang-ulang oleh penceramah ialah maqasid syariah. Dan malam ni juga kita nak ulang perkataan yang sama, iaitu maqasid syariah. Cumanya saya nak minta pandangan dua orang ahli panel ini. Di dalam konteks Malaysia kita ini, di manakah dan sejauh manakah kepentingan maqasid syariah ini untuk dilihat oleh semua orang yang nak melakukan sesuatu agenda, sama ada mereka itu di peringkat kerajaan ataupun di peringkat orang pihak yang menguruskan hal ehwal ekonomi ataupun di peringkat orang yang menguruskan hal ehwal agama. Sejauh mana kepentingan untuk mereka menjadikan sudut maqasid syariah itu perlu dilihat supaya pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dan hasilnya, impaknya juga memberikan manfaat yang dimahukan. Saya minta siapa nak mula dulu?
pakat duk lawan ni, biar saya mulalah. Okey. Baik, saya minta sebab duk nampak yang hujung tu dia punya colour pink terang sangat, silalah YB untuk kita mulakan mukadimah dan intro untuk forum malam-malam ni, insya-Allah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli yang hormat, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Menyentuh soal maqasid syariah, ia adalah suatu perbahasan yang panjang lebar di kalangan para ulama usul. Walaupun pada zaman yang awal perbahasan berkaitan dengan maqasid syarak ini sesuatu yang tidak dikembangkan, tetapi pada zaman yang akhir, apabila umat Islam bercampur baur dengan ramai golongan bukan Islam, wilayah-wilayah Islam semakin berkembang, maka agama bukan hanya dilihat daripada sudut nas semata-mata, bukan hanya dilihat dari sudut teks semata-mata, tetapi ia juga dilihat dari sudut konteks yang dibawa oleh nas itu sendiri, dalam kerangka para ulama untuk melihat apakah syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan. Ini mesti lihat terlebih dahulu, sebab kita tidak mahu apabila slogan keagamaan dibawa, ia menjadi satu slogan yang kosong. Sebagai umat Islam, ya, kita mesti memastikan slogan agama yang dibawa adalah slogan yang ada isinya. Ya, macam-macam dah slogan ada dalam negara kita. Ya, bermula daripada penerapan nilai-nilai Islam, pergi kepada Islam hadari, pergi kepada yang sekarang? Yang sebelum sekarang. Oh, sebelum sekarang. Apa dia? Saya pun tak ingat. Ya, ini datang pula maqasid syarak. Ya, baik. Yang perlu saya sebut sebagai mukaddimah, saya ingat banyak dan penceramah sebut daripada pagi tadi, bagaimana pendekatan, ya, sebahagian umat Islam apabila berhadapan dengan hukum syarak. Sifat manusia apabila beragama, mereka suka menisbahkan diri mereka kepada agama. Ya, sebab semua orang suka dipandang suci. Tak ada orang mahu dipandang dia sebagai orang yang buruk. Maka kita berhadapan dengan dilema yang boleh saya pecahkan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang terlalu tekstual. Ya, golongan yang melihat agama ini adalah sesuatu yang sebiji seperti mana turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan suasana Madinah yang berpadang pasir, dengan suasana Madinah yang berhadapan dengan orang musyrikin di Makkah, ataupun setelah itu tamadun Rom, tamadun Parsi dan sebagainya. Sedangkan Islam itu berkembang, dunia berubah, dan terlebih-lebih lagi pada zaman sekarang, ya, setelah umat Islam, ya, ketiadaan khalifah, wujudnya nation state dan sebagainya, maka persoalan kita ialah bagaimana kita mengembalikan syariat Islam. Jadi kita berhadapan dengan golongan yang pertama. Ustaz Razak, nota ni terlalu banyak sebenarnya, saya pun tak tahu yang mana satu nak sebut, tapi saya sebut apa yang saya sempat sebut. Golongan tekstual, ya, mereka lebih, ya, melihat kepada huruf-huruf, apa namanya, ungkapan-ungkapan yang dinyatakan di dalam teks, sebagaimana disebut oleh Maulana Al-Fadhil Syekh Abdul Lais sebentar tadi. Beliau memberi banyak contoh yang sebenarnya, ya, menyentuh soal kekeliruan umat Islam itu sendiri apabila balik kepada slogan, kembali kepada nas, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita bimbang ada golongan yang terlalu tekstual. Ya, tekstual bagaimana? Ya,
mereka melihat sesuatu itu tidak boleh ditafsir di luar daripada kotak kebiasaan. Sebagai contoh, wanita, ya, sepanjang zaman dianggap wanita itu tempatnya adalah di rumah. Kalau ikut Syekh Muhammad Al-Ghazali, sewaktu zaman kemunduran umat Islam, wanita itu, ya, sebahagian ulama berpandangan wanita itu hanya keluar daripada rumahnya 2 kali. Kali yang pertama apabila dia kahwin dengan suaminya, artinya berpindah rumah ke rumah suaminya. Kali kedua apabila dia meninggal dunia, berpindah ke alam kuburnya. Ya, itu zaman kemunduran Islam. Sedangkan kalau kita balik kepada asal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu terbabit dalam pelbagai perkara. Ya, soal bagaimana penafsiran terhadap teks sejarah itu satu perkara yang boleh dibincangkan. Tetapi yang kita nak sebut ialah, kalaulah orang tidak memahami konteks bagaimana Islam itu berkembang, bagaimana para ulama melihat kepada nas, ya, bagaimana Islam itu berinteraksi dengan perubahan kehidupan, ya, mungkin ada sebahagian orang hanya setuju wanita itu boleh bekerja, tapi belum tentu mereka bersetuju untuk wanita itu masuk ke dalam parlimen, wanita menjadi Perdana Menteri, bukan sekadar menjadi menteri, ataupun wanita menjadi, ya, sultanah ataupun menjadi raja. Ya, ini sesuatu yang perlu lihat kepada bagaimana konteks yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang disebut di dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam soal bagaimana hubungan kita dengan golongan bukan Islam. Sebagaimana saya sebut tadi, pada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suasana pemusuhan itu luar biasa. Ya, pada zaman para khulafa, ya, Ar-Rashidin, Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan sebagainya sampai Utsmaniyah, pemusuhan dengan Darul Harbi itu luar biasa. Bagaimana kehidupan kita pada hari ini? Pada saat, ya, golongan bukan Islam itu, ya, termasuk diberi hak sebagai warga negara, apakah yang boleh mereka lakukan dan apakah yang tidak boleh mereka lakukan? Kalau kita lihat dalam konteks, buka kitab bab jizyah, ahkam al-zimmah dan sebagainya, ya, memang berlaku dalam sejarah bahawa ada peraturan-peraturan tertentu agar ahli zimmah itu tidak menyerupai orang Islam. Tujuannya untuk mengelakkan kekeliruan. Artinya pakaian orang Islam tidak boleh dipakai oleh ahli zimmah. Tetapi apakah hukum yang sedemikian boleh dibawa pada hari ini? Apakah pakai baju Melayu non-Muslim tak boleh pakai? Apakah kalau dia menggunakan baju Melayu maka dia telah dianggap sebagai seorang Islam? Zaman itu berubah, ya. Dan di sinilah kita lihat bagaimana, ya, maqasid syariah itu berperanan. Begitu juga dengan soal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita daripada menyampaikan salam kepada non-Muslim. Kalau jumpa non-Muslim, tolak mereka ke tepi, ya, tolak dia ke tempat yang paling sempit dan sebagainya, ya. Ini hadis-hadis yang mesti difahami berdasarkan konteks yang wujud pada zaman berkenaan, ya. Sebab itu kita perlu lihat, ya, teks syarak mesti dibaca, mesti diulas, mesti difahami berdasarkan bagaimana teks itu datang, ya, tanpa kita menafikan kesucian teks itu sendiri, ya, terutama apabila membabitkan teks yang, ya, zanniyatul ad-dilalah, yang mana makna-makna daripada teks itu boleh ditakwil dengan pelbagai takwilan. Jadi kita berhadapan dengan, ya, golongan-golongan yang kemungkinan terlalu tekstual. Tetapi golongan yang kedua, saya tahu pengurusi majlis nak potong, tapi saya sebut lebih awal, ya. Cuma Ya. sikit. Kalaulah kita kata ada orang yang terlalu mengikut kepada teks, nanti kalau orang yang tak anggap itu sebagai benda yang boleh, kita tak ikut sangat teks, takut-takut nanti kita akan dilabel pula ini liberal ni sebab tak ikut teks, tafsir pula dengan begitu, tafsiran yang begitu luas. Macam mana? Baik. Sebab itu saya nak sambung, ya. Dia tahu apa yang saya nak sebut. Macam tahu, ya. Golongan yang terlalu tekstual kadang-kadang mereka bertindak sesuatu yang di luar daripada batasan kefahaman orang yang logik, ya. Contoh Al-Imam Ibn Hazmin daripada mazhab Az-Zahiri, ya, beliau mengistimbat
hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Ya, janganlah sekali-kali kamu buang air kecil di dalam air yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi mengangkat hadas daripada air berkenaan. Ibnu Hazmin memahami teks ini secara tekstual, dengan beliau menyatakan bahawa orang yang buang air kecil itu tidak boleh berwuduk dengan air berkenaan dan tidak boleh mengangkat hadas daripada air berkenaan. Hanya dia, orang lain boleh. Sedangkan air itu sudah terkena najis. Ya, tak kiralah tuan tubuh dia yang buang air kecil atau orang lain, dan kalau air itu telah najis maka ia, ya, hukum dia kena pada semua orang. Ya, kerana itu kita sebut, ya, sebagai satu contoh lagi yang saya tahu ia akan jadi satu perbahasan yang agak hangat. Ya, seperti contoh isbalul izar. Ya, memendekkan jubah, ya, memendekkan kain, memendekkan seluar dan sebagainya. Ya, kalau dilihat dari sudut maqasidnya ialah untuk mengelakkan berlakunya kesombongan pada orang yang melabuhkan kainnya. Maka persoalannya, bagaimanakah orang yang, ya, iltizam dengan apa yang disebut di dalam hadis itu tadi, tetapi dia menyombongkan diri dengan melihat leka terhadap orang lain, memandang rendah terhadap orang lain, menganggap orang lain itu sebagai menyalahi sunnah, sehingga dia tidak melihat bahawa kefahaman ini, ya, sesuatu yang ada mahal ijtihad, yang kadang-kadang sebahagian daripada aqwal itu, ya, dia saling membetulkan di antara satu sama lain. Ya. Sebab itu Syekh Abdul Lais tadi sebut, saya bukan nak mengulas panjang, ya, tapi ini antara yang disebut terhadap golongan yang terlalu tekstual. Kita keluarkan zakat sebagai contoh. Ya, memang zakat fitrah segantang. Ya, apakah perlu keluar zakat itu dalam bentuk beras? Sedangkan maqasid itu tadi adalah untuk membantu fuqara dan masakin. Ya, tengok anak bulan. Ya, apakah kita masih tengok ataupun kita boleh ikut kepada hisab falak? Ya, ambil gambar. Ya. Sedangkan kamera hanya wujud kurang daripada 100 tahun. Zaman Nabi tak ada kamera. Apakah maksud mengambil gambar itu, ambil gambar pakai handphone, ambil gambar pakai kamera, ataupun membuat ukiran seperti tubuh badan manusia? Dan yang lebih lagi, yang ini dari sudut ibadat, yang saya sendiri terbabit banyak, urusan haji. Ya, urusan haji sebagai contoh, melontar jamrah. Ya, memang hadis-hadis Nabi SAW sebut pada hari, ya, Aqabah, ya, mestilah dilontar, ya, setelah setelah masuk waktu duha. Ya, kemudian pada hari 11, 12, 13, hendaklah dilontar setelah waktu zuhur. Kemudian lagi orang yang bermabit di Mina dan sebagainya, sedangkan Mina itu tempat terlalu sempit. Waktu melontar setelah zuhur itu manusia terlalu ramai sehingga kemungkinan berlaku kematian itu terlalu tinggi. Ya, jadi apakah maqasid syarak pada perkara seperti ini? Manakah sesuatu yang perlu didahulukan dan manakah sesuatu yang perlu dikemudiankan? Baik, saya masuk kepada yang kedua. Ini akibat memberi saya jadi orang yang pertama. Orang jauh kita bagilah peluang, tak apa. Habiskan semua. Ya, baik. Golongan yang kedua ialah golongan yang mengabaikan nas. Mengabaikan nas. Ya. Tapi mereka kata mereka ikut Islam. Mereka ikut agama. Mereka baca Quran, mereka baca hadis, walaupun sebahagiannya menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini sebenarnya adalah golongan yang amat jahil tentang syarak. Mereka cuba berbincang soal agama, ya, mereka berani untuk mempertikaikan sesuatu yang termasuk, ya, ad-daruriyat, ya, perkara-perkara yang disepakati di dalam agama. Tetapi akibat kejahilan dan tidak mahu dianggap sebagai orang yang jahil agama, mereka cuba menafsirkan agama. Tapi ada orang yang ikut. Itulah masalah dia. Ayah Pin pun bukan sikit-sikit orang ikut. Ya, Haji Kahar di Selangor, Rasul Melayu. Apabila ditanya oleh pihak JAIS, apa bukti kamu menjadi Rasul? Dia kata, awak baca tak surah Yasin? Baca. Cuba baca. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bagi terjemahan. Yasin, demi Al-Quran yang mulia, sesungguhnya kamu termasuk para Rasul. Kamu itu saya lah, dia kata. Ya. Artinya, dia teks
Sesiapa sahaja boleh membaca, ya. Tetapi untuk memahami teks, disiplin itu mesti ada. Inilah yang kita nak pesan, ya, kepada mereka-mereka yang mendekati agama. Disiplin itu mesti ada. Contoh, ya, kalau kita kata lagi, ya, mereka menganggap pada zaman Google ni semua benda boleh Google. Contoh solat. Coba kita Google kalimah solat dalam bahasa Arab, apa maksudnya? Ya. Kita akan jumpa maksud solat itu ialah doa. Masuk waktu solat, dia tak solat. Doa, ya. Kita tanya pasal apa tak solat? Saya telah solat. Tadi tak nampak solat pun. Kan maksud solat itu doa. Yang awak tadi solat isyak 4 rakaat pasal apa? Itu satu daripada bentuk solat. Saya ada bentuk solat saya sendiri. Ya, ini golongan yang ingin mengabaikan syarak. Dia tolak langsung teks. Mereka mentakwil teks itu jauh daripada apa yang dikehendaki oleh syarak, ya. Sebab itulah kita tengok pada hari ini, apapun alasan, atas alasan maqasid sekalipun, perkara asasi dalam agama tidak boleh untuk diubah. Contoh perkara berkaitan dengan solat, ia sesuatu yang menjadi asas dalam agama yang tidak ada takwilan padanya. Zakat, sesuatu yang tidak ada takwilan padanya. Haramnya khamar, sesuatu yang tidak ada takwilan padanya. Mungkin ada sebahagian orang menyebut tak apa, kita halalkan arak, ya, agar pelancong boleh datang ke tempat kita. Kita halalkan zina agar pelancong boleh datang ke tempat kita. Itu bukan suatu taklilan yang boleh membenarkan atas alasan maqasid itu, ya, untuk membenarkan manusia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh hukum syarak. Golongan yang kedua ini, mereka beralasan bahawa sebahagian daripada nas itu boleh diabaikan kerana mereka dakwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan perkara yang sama. Ada nas jugalah. Kononnya begitu. Ya. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang cukup berpegang kepada nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh, mereka kata Umar telah membatalkan bahagian al-muallafati qulubihim, muallaf daripada zakat, ya, apabila Al-Aqra' Ibn Habis dan rakan-rakannya menuntut zakat pada zaman Umar. Setelah jatuhnya kerajaan Parsi, setelah sebahagian Rom Timur telah jatuh, mereka menuntut zakat yang tidak diberi oleh Umar. Ya, Umar menyatakan sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan kamu tidak layak lagi untuk menerima zakat berkenaan. Mereka dakwa Umar telah menghapuskan satu daripada bahagian penerima zakat, iaitu golongan muallaf. Sedangkan hakikatnya apa yang dibuat oleh Umar ialah mereka sudah tidak layak menerima zakat. Ya, pemerintah yang menentukan bahawa berapa lama muallaf ni nak terima zakat. Takkan daripada umur 15 tahun masuk Islam sampai umur 90 dia terima zakat. Muallaf ni berapa lama dia kekal muallaf? Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, mereka mendakwa lagi apa yang dilakukan oleh Umar. Sebagai contoh, ghanimah. Ya, dalam Al-Quran menyebut, ya, wa'lamu annama ghanimtum, ya, ketahuilah ghanimah yang kamu dapat itu 1/5 daripadanya untuk Allah, 4/5 dibagi di antara tentera. Setelah jatuh kerajaan Parsi, Iraq, ya, Umar tidak membahagikan wilayah-wilayah Iraq itu kepada tentera-tentera dia. Ya, sebelum zaman itu berlaku peperangan, harta rampasan perang dibahagi di antara tentera yang terlibat dalam peperangan. Apabila jatuhnya Iraq, sebuah negara besar jatuh, ya, kebun-kebun tamar di Iraq itu sejauh mata memandang. Istana-istana peninggalan raja-raja Parsi itu terlalu banyak. Ya, kenapa Umar tidak mengagihkan perkara itu kepada mereka? Kerana ia tidak praktikal. Bayangkan kita perang pada zaman sekarang, ya, saya kata kerajaan Islam itu menang, ya, kemudian rampasan perang itu ada 1000 biji kereta kebal. Takkan nak bagi seorang-seorang tentera tu balik ke rumah bawa kereta kebal? Ya, kebijaksanaan Umar inilah mencipta suatu sistem baru kepada umat Islam, iaitu tentera yang berperang bagi pihak kerajaan itu menjadi tentera tetap
yang mendapat gaji setiap bulan hasil daripada kutipan-kutipan ya daripada negeri Iraq yang dikuasai oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi golongan yang menolak syariat ini mendakwa Umar telah menolak nas, sedangkan tidak sedemikian. Umar jauh sekali daripada menolak nas. Apa yang berlaku ialah Umar memantapkan pemahaman maslahat terhadap nas berkenaan. Saya rasa sekadar itu. Ya, saya perasa elok jugalah YB berehat dahulu ya. Nak suruh minum pun tak disediakan minuman, tak apalah, rehat dahululah. Dan saya nak bagi juga peluang yang kedua ini kepada Dr. Rozaimi untuk memberikan buah pandangan beliau tentang soalan yang sama juga. Bagaimana untuk kita melihat kepentingan maqasid syariah di dalam nak melaksanakan sesuatu agenda di dalam konteks Malaysia ini. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Razak, menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Raja Permaisuri, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda, Div-Div Kehormat, sahabat saya Datuk Juanda, hadirin hadirat mukminin dan mukminat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, persoalan yang ditanya hari ini adalah berkenaan dengan kepentingan ilmu maqasid syariah dalam konteks Malaysia. Apabila kita berbicara tentang maqasid, kita kena tahu bahawasanya maqasid ini bukan hanya suatu perkara yang datang setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati di sana terdapat hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakui bahawasanya di sebalik arahan Nabi itu terdapat maksud yang mesti dicari oleh umat. Oleh kerana itu, kalau kita tengok dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan yang jelas kepada para sahabat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yusalliyanna ahadun mul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah seorang pun daripada kamu yang salat asar sehinggalah apabila kamu sampai di perkampungan Bani Quraizah. Nabi nak pergi ke perkampungan Bani Quraizah kerana Bani Quraizah pada waktu itu telah melakukan pengkhianatan kepada kerajaan Islam Madinah. Bila Nabi keluarkan arahan itu, semua para sahabat yang keluar ke Bani Quraizah dengar. Tetapi dalam hadis itu disebut fa adraka ba'duhumul asra fit tariq. Sebahagian daripada sahabat yang mendengar arahan Nabi ini, walaupun mereka dengar arahan tu secara literal, jangan salat sehingga sampai ke perkampungan Bani Quraizah, tapi belum pun sampai di perkampungan Bani Quraizah, mereka telah salat di pertengahan jalan. Ada sebahagian sahabat yang berpegang kepada literal. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita salat. Laqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis salah illa fi Bani Quraidah. Nabi larang kita daripada salat sehinggalah kita sampai. Tapi yang salat kata bal nusalli walam yurid minna dhalik. Bahkan kita kena salat kerana Nabi bukan nak kita tak nak salat. Fa dzukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam walam yu'annif wahidan minhum. Maka perkara itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila benda itu disebut pada Nabi, setelah sampai ada sebahagian sahabat bagi tahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tadi masa pertengahan jalan tadi ada sebahagian daripada kami ni yang salat, walaupun arahan kata jangan salat. Falam yu'annif ahadan minhum. Tapi Nabi tak marah siapa pun. Kata Ibn Qayyim, orang yang salat itu sebenarnya telah memahami di sebalik arahan literal itu sebenarnya ada maksud yang dikehendaki oleh Nabi, iaitulah memegang maksud kita nak segera sampai. Kita, bukan Nabi larang solat tu sebenarnya, tetapi Nabi nak supaya sahabat ni segera sampai dan kita boleh selesaikan urusan kita di perkampungan Bani Quraizah dengan segera. Jadi bila Nabi tak marah, menunjukkan perkara tu bukanlah maksiat.
Maka Ibn Qayyim mengatakan sebahagian ulama menyebut mereka-mereka yang salat di pertengahan jalan dan awal sampai di perkampungan Bani Quraizah telah mendapat dua kelebihan. Yang pertama, kelebihan salat di awal waktu. Yang kedua, kelebihan melaksanakan arahan Nabi SAW untuk sampai awal. Maka di sana kita tengok kepentingan untuk kita berpegang dengan maqasid ni bukan hanya sekadar kita memahami literal, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, kita melihat kepada maksud yang lebih dalam. Oleh kerana apa pentingnya maqasid syariah, terutamanya di zaman ni? Datuk Dr. Juanda tadi ada sebut ada 3 madrasah, ataupun kita panggil ada 3 aliran pemikiran kan. Ada yang terlalu hulu dan melampau, terlalu hulu, terlalu melampau dalam berpegang kepada teks, berpegang kepada literal teks, sehingga kan tak nak keluar. Hari ni orang dah kaji tentang falak syar'i, dah boleh kira tentang bila berlakunya gerhana, yang lebih susah daripada nak menentukan permulaan bulan Islam ni. Dia tak mau terima juga. Dia kata macam mana pun kena pergi tengok juga, kena teropong juga. Terlalu pegang kepada literal. Sedangkan Nabi SAW menyebut dalam hadis, apabila Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, tengoklah, puasalah bila kamu melihat anak bulan, dan rayalah bila kamu tengok anak bulan. Sebenarnya Nabi SAW sebut benda tu kerana pada zaman tu itu saja wasilah yang ada untuk mengetahui bulan dah masuk ke belum. Dan ada juga hadis yang Nabi SAW sebut tentang tengok, tapi orang hari ni tak tengok dah. Iaitu bila Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata idza ra'aita atau idza ra'aitumul lail qal aqbala min hahuna faqad aftara as-saim. Apabila kamu melihat malam telah terbit di ufuk, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Hari ni mereka-mereka yang berpegang kepada literal mesti tengok anak bulan, tapi dalam bab buka puasa pakai hisab, tak tengok pun matahari. Sedangkan dua-dua Nabi sebut tentang tengok. Maka oleh kerana tu, apabila kita mentafsirkan ataupun kita memahami nusus, kita memahami nasyara berdasarkan kepada maqasid, menjadikan agama Islam tu tidak hanya satu agama yang dilihat sebagai agama yang lapuk dan ketinggalan zaman. Jadi, menjadikan Islam itu, apakah maksudnya kita boleh tafsirkan sesuatu nas tu ikut yang kita faham? Okey. Okey. Bila kita memegang kepada maqasid, kita akan menjadikan agama Islam itu selari dengan konteks semasa. Kita kena tahu nas di dalam Islam terhad. Al-Quran itu terhad, hadis-hadis pun terhad. Tetapi isu-isu yang mendepani orang-orang Islam itu tidak terhad. Islam ini akan kekal sehingga kiamat. Jadi apabila para ulama menyebut tentang kepentingan memahami nas berdasarkan kepada maqasid, bukanlah di sana kita buka ruang sehingga semua orang boleh takwil sesuka hati. Di sana ada disiplin yang mesti dipegang. Pertamanya, bila nak takwil mesti mencari sokongan untuk takwilan. Saya bagi contoh. Bila Nabi SAW menyebut al-a'immatu min Quraisy, hadis ni hadis mutawatir, yang mana yang meriwayatkan hadis ni lebih daripada 40 orang sahabat. Ada student saya, student master, dia kaji hadis ni, dia takhrij lebih pada 40 orang sahabat meriwayatkan hadis ni mutawatir. Maksudnya hadis ni dari sudut kekuatan hujahnya sama macam Quran. Ramai sahabat yang riwayat. Nabi sebut secara jelas, pemimpin tertinggi sebuah negara mesti daripada Quraisy. Jadi inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama zaman silam. Mereka kata nak jadi khalifah mesti Quraisy. Malaysia tak ada Quraisy. Saya ingat kalau kat Malaysia ni yang betul-betul pegang kepada mazhab Syafi'inya Perlis lah. Sebab tuanku dulu yang Maha Mulia tuanku Sayyid, kerana dia tuanku Quraisy. Jadi berpeganglah dengan mazhab majoriti. Tapi sultan-sultan di negeri lain mungkin ada yang bukan Quraisy. Di sana kita melihat ada tafsiran kedua, iaitu mereka mengatakan Nabi SAW menyebut tentang Quraisy kerana waktu itu Quraisy mempunyai sokongan yang kuat dari sudut politik.
ia bukanlah satu arahan sehingga kita tak boleh nak tukar langsung. Habis tu kenapa ulama dulu semua setuju yang kata Quraisy? Kerana zaman tu dari sudut geopolitik masih lagi tidak berubah, sokongan masih kepada Quraisy. Saya bagi contoh, di sana ada satu asar riwayat Ahmad, Imam Ahmad di dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, in ja'ani ajali wa Abu Ubaidah hayy istakhlaftuhu wa in ja'ani ajali ba'dahu istakhlaftu Mu'adz ibn Jabal. Umar kata, kalaulah aku ni ditakdirkan oleh Allah meninggal dan waktu tu Abu Ubaidah masih hidup, Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan minta supaya rakyat lantik dia lah. Aku akan cadangkan kepada rakyat untuk melantik Abu Ubaidah sebagai pengganti aku sebagai khalifah. Tapi Abu Ubaidah ni dia orang Mekah lah. Dia kata kalau Abu Ubaidah masih hidup, tapi dia kata kalaulah datang ajal aku selepas daripada Abu Ubaidah meninggal, maka aku akan mencadangkan kepada orang-orang ataupun rakyat-rakyat pada ketika itu. Menjunjung kasih, tunggu. Umar kata saya akan mencadangkan kepada rakyat pada ketika itu untuk melantik Mu'adz ibn Jabal, yang mana para ulama apabila mengkaji tentang nasab Mu'adz, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata Mu'adz ini bukanlah Quraisy, kan, dia datang daripada Yaman, kan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya hadis ini mempunyai maksud di sebaliknya dan tidak wajar kita hanya berpegang kepada literal. Okey, tapi mesti dengan disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita berpegang kepada maqasid syariah dengan disiplin yang telah diletakkan oleh para ulama, kita menjadikan tafsiran agama itu tafsiran yang ma'qul, tafsiran yang logik. Di sana ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, walaupun di sana ada ulama yang mendhaifkan sanadnya kerana sanadnya terputus, tetapi sebahagian ada yang berpegang dengan hadis ini yang mengatakan kita mesti taat kepada imam. Wa in daraba zahraka wa akhadha malaka, walaupun belakang kamu dipukul, walaupun harta kamu diambil oleh pemerintah, kamu kena taat, jangan lawan. Sebahagian ulama mendhaifkanlah, tapi ada yang gunakan hadis ini secara literal, taat semata-mata, sehingga walaupun kamu dipukul, walaupun harta kamu diambil. Tapi bila kita tengok, sebenarnya kita faham hadis ini berdasarkan kepada maqasid. Sebenarnya bila kita tengok, Al-Qurtubi antaranya dia mengatakan, oh sebenarnya arahan Nabi ini bukan Nabi suruh diam pada perkara-perkara yang zalim, kerana mengangkat kezaliman merupakan salah satu daripada maqasid Islam. Dan sebab itu Nabi SAW tak suka perlakuan zalim ni. Nabi tak suka, sehingga kan melakukan zalim kepada pokok pun tanpa sebab Nabi tak bagi, kan. Jadi bukan Nabi sokong perkara zalim, tapi Nabi memberikan arahan. Kalaulah hadis ni sahih lah, Nabi memberikan arahan kepada orang tu supaya tidak melawan, kerana pemerintah yang zalim itu mungkin akan membunuh dia jika dia melawan. Cukuplah hanya sekadar kalau kamu tak mampu nak mempertahankan diri, biarlah dia pukul belakang, tak apa, daripada kamu dibunuh. Biarlah dia ambil harta, tak apa, daripada kamu dibunuh. Maka ilmu maqasid menjadikan tafsiran agama itu akan jadi tafsiran yang logik. Kemudian maqasid juga akan menjadikan kita ini tidak terikat dengan nas, melainkan kita akan jadikan nas itu sebagai satu batu loncatan untuk mengaitkan hukum yang lain. Sebagai contoh, di sana terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW suruh kita ni berbeza dengan orang Yahudi. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW suruh kita ni berbeza dengan ahli kitab, kan. Sebab itu Nabi SAW pernah suruh kita ni salat tak payah buka kasut kalau tak perlu. Zaman Nabi ada sahabat tanya Nabi, boleh tak salat dalam selipar? Nabi kata, sallu fi ni'alikum wa khaliful yahud. Dalam riwayat Abu Daud, salatlah kamu dalam selipar kamu, salatlah kamu dalam kasut kamu, berbezalah dengan orang Yahudi.
Sekarang orang Yahudi tak solat dalam selipar dia. Jadi kalau kita tak perlu untuk buka, tak perlu buka. Kalau kasut kita bersih, tak perlu nak buka, tak payah buka. Boleh solat dalam selipar. Nabi nak suruh kita berbeza. Masuk masjid? Tak lah. Sebab tu saya kata, bila tidak perlu untuk buka, maka tak perlu buka. Bila masuk masjid kena buka lah. Kan? Contohnya kita solat dalam flight umpamanya, tak perlu buka. Kita tengok bersih, so kita tak perlu buka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengarahkan orang lelaki supaya menyimpan janggut. Tapi bila kita faham, maksud Nabi ataupun tujuan Nabi menjadikan orang Islam ni berbeza dengan ahli kitab, bukan hanya sekadar itu. Hari ini kita tengok kadang-kadang banyak benda-benda yang menjadi syiar kepada ahli kitab, dan walaupun benda itu tidak disebut dalam nas, maka kita juga dilarang untuk menyamai perkara itu. Dan memahami dalil berdasarkan kepada maqasid juga akan menjadikan kita ni dapat menyelesaikan masalah-masalah umat, terutamanya mereka-mereka yang duduk secara minoriti, orang Islam yang menjadi minoriti di negara-negara bukan Islam. Umpamanya Ibn Taymiyah rahimahullah ada menyebut tentang satu isu, kalaulah orang Islam ni duduk di negara bukan Islam, jika mereka menzahirkan perbezaan mereka dari sudut pakaian, mereka memakai pakaian orang Islam di sebuah negara yang menyebabkan nyawa mereka terancam, maka pada ketika itu mereka boleh untuk menanggalkan pakaian Islam dan memilih pakaian-pakaian yang sama dengan pakaian negara yang mereka sedang tinggal. Kalau bahayalah, maksudnya kalau menyebabkan nyawa terancam, maka pada ketika itu dibenarkan. Ini menjadikan orang-orang yang berada di luar negara, terutamanya macam sahabat-sahabat kita yang duduk di New Zealand umpamanya kan, kalau dia pakai songkok ke pakai kepiah akan menjadi bahaya pada dia. Mungkin pada waktu itu dia boleh buka kepiah dia kan, penampilan zahirnya supaya sama dengan masyarakat tempatan. Jadi ini di antara kepentingan-kepentingan yang saya rasa kita perlu untuk tengok semula, supaya agama yang kita anuti ini tidak dilihat sebagai satu agama yang jumud, dan tidak juga dilihat sebagai satu agama yang terlalu bebas sehingga tidak terikat dengan nas. So kita berada seimbang di antara dua kumpulan. Ada kumpulan terlalu literal, ada kumpulan terlalu berpegang dengan maqasid sehingga tidak mahu tengok langsung kepada huruf ataupun tidak tengok langsung kepada kalimat nas. Kita berada di tengah-tengah. Kita berpegang kepada literal, tetapi dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan maqasid ataupun tujuan pensyariatan sesuatu hukum. Wallahu a'lam. Cantik. Ibarat itu sudah pun menjadi suatu kesimpulan untuk forum kita pada malam ini. Namun saya nak kembali semula kepada YB yang dah lama agak berehat. Bila kita sebut tentang dalam konteks Malaysia ini, kita tak boleh lari dari satu hakikat bahawa kita ini hidup dalam keadaan masyarakat yang majmuk, dalam masyarakat yang berbilang kaum. Contoh kalau di tempat YB sendiri banyak kaum yang berbilang-bilang itu. Dalam nak melaksanakan dakwah kita ini, dan dalam masa sama untuk kita meraihkan konsep maqasid syariah, di manakah kepentingannya, apakah keutamaan yang kita perlu letak dalam nak menghadapi dan menguruskan perbezaan kaum bangsa ini dalam masyarakat majmuk kita. Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut soal maslahat yang diterima ialah maslahat yang berada di dalam lingkungan nas. Itu kita panggil maslahat yang rajihah, ya, bukan maslahat yang bertentangan dengan nas, yang maznunah, sangkaan semata-mata. Sebagai contoh kita sebut tadi, kalau kita haramkan arak sebagai contoh, maka pelancong akan lari. Itu hanya sangkaan semata-mata. Itu hanya sangkaan semata-mata. Nas tentang pengharaman khamar adalah sesuatu nas yang qat'i dari sudut urutnya, datangnya nas itu sendiri, kemudian dari sudut dilalahnya sendiri pun, ya, suatu nas yang qat'i yang tidak dapat diubah sama sekali. Ya, karena itu, ya, kita perlu lihat kembali, ya, pandangan-pandangan para ulama, ya,
di sebalik daripada hukum itu, apakah ta'lilan, punca hukum itu datang dibawa oleh para ulama. Ya, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan tasyabuh dengan orang bukan Islam, sebagaimana disebut oleh Dr. Ruzaimi sebentar tadi, adalah untuk mengelakkan kita daripada dianggap serupa dengan mereka. Tetapi zaman itu berubah. Kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Nabi tidak suka melihat sahabat yang memakai baju yang dibuat daripada warna za'faran. Ya, baju saya tidak za'faran lah, baju saya pink. Tapi kalau 5 tahun dulu pakai baju pink, orang lelaki tengok lain macam. 5 tahun kemudian dia dah berubah balik dah. Sama macam 3-4 tahun dulu kalau pakai payung warna pelangi, orang dah fikir lain macam. Sekarang dah tak jadi perkara dah. Jadi perkara maslahat seperti ini yang kita mesti lihat, ia berubah dari sudut konteks zaman dan keadaan kehidupan manusia. Kerana itu kita sebut, apabila kita melihat maslahat yang untuk diterima pakai, ia mesti maslahat yang rajihah, yang betul-betul maslahat, bukan semata-mata sangkaan, anggapan dan sebagainya. Inilah yang ingin saya sebut bila berkaitan dengan hubungan kita dengan golongan bukan Muslim. Ya, fatwa-fatwa para ulama yang mutaakhir agak berbeza dengan fatwa ulama-ulama yang terdahulu. Banyak fatwa yang berubah akibat datangnya maslahat, dilihat sebagai maslahat yang rajih. Sebagai contoh, fatwa Syekh As-Sa'di yang menyatakan boleh dibelah perut wanita yang telah meninggal dunia demi menyelamatkan bayi yang masih hidup di dalam perutnya. Sedangkan membelah, mencederakan tubuh mayat itu termasuk sesuatu yang dilarang dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada maslahat untuk menyelamatkan nyawa yang ada di dalam perut wanita berkenaan. Ataupun fatwa berkaitan dengan derma organ. Zaman dulu kalau orang derma organ dia, belum tentu pakar perubatan boleh menyelamatkan nyawa penderma, apatah lagi nyawa orang yang menerima derma. Tetapi ilmu manusia berkembang dan kemampuan manusia untuk memastikan maslahat itu wujud juga berlaku. Contoh dalam bidang perubatan juga, kalau kita nak terima nasihat doktor, kalau kita tengok pandangan para ulama yang terdahulu, pakar yang memberi nasihat itu hendaklah 2 orang doktor Muslim lelaki. Tetapi bagaimana dalam keadaan tak ada doktor Muslim yang pakar? Sedangkan zaman telah menentukan disiplin pakar itu perlu melalui proses yang tertentu. Apakah dalam keadaan seperti ini non-Muslim boleh diterima pandangan dia? Ini juga perlu melihat kepada maslahat di kalangan manusia. Fatwa berkaitan dengan pengharaman muzik. Saya taklah minat muzik macam Ustaz Razak. Saya pula. Saya bagi tahu rahsia dia malam ni. Tapi semua di kalangan kita ada handphone. Ada tak bunyi handphone yang bukan muzik? Ada yang letak bunyi ayam lah, bunyi itik lah, tengah malam kita dengar bunyi ayam. Jadi ia balik kepada apakah ia mendatangkan kemudaratan yang rajih sebagaimana yang dimaksudkan oleh nas. Apa lagi baru saya masuk kepada cerita ahli kitab itu ataupun golongan bukan Islam. 2 hari lepas Good Friday, di Mesir dia panggil Aidul Qiyamah, bukan Aidul Fitri, Aidul Qiyamah. Good Friday ataupun sampai hari Christmas. Saya tahu sebahagian daripada kita berpandangan yang agak keras agar tidak boleh sama sekali mengucapkan tahniah kepada mereka pada hari perayaan mereka. Tapi balik kepada kehidupan kemasyarakatan. Kalaulah golongan non-Muslim itu tidak memusuhi kita, ucapan kita hanya ucapan orang kata macam kita ucap selamat pagi. Apakah pagi itu selamat? Pagi sentiasa selamat. Jadi apakah kita tak boleh mengucapkan kepada dia selamat hari Christmas? Dia selamat tak selamat perkara kedua, tapi ucapan itu hanya ucapan yang tidak membawa makna lebih daripada ucapan selamat. Bukan bererti kita reda kepada apa yang dia imani ataupun percayai. Saya ingat satu ketika waktu saya di Pejabat Mufti Sarawak dulu, sebelum saya dieksport ke Perlis. Berlaku kematian seorang tokoh politik di Sarawak yang beragama Kristian. Helikopter jatuh, setelah 3 minggu baru jumpa jenazah. Dan di kalangan yang terbabit itu adalah
ketua satu jabatan yang cukup baik dengan kaki tangan dia yang bukan Islam. Jadi yang bukan Islam ini bertanya, boleh tak kami menyertai upacara penghormatan kepada si mati di dalam gereja? Jadi kita bila ada orang bertanya tentang hukum, kita perlu memahami keseluruhan pertanyaan itu. Ya, maka saya bertanya, kamu nak buat apa dalam gereja? Semayang? Tidak. Jadi imam? Tidak. Jadi makmum? Tak boleh. Kalau sekadar hadir untuk penghormatan tak jadi masalah. Jangan jadi tok imam dalam gereja. Orang dalam gereja pun tak terima kalau awak jadi tok imam. Jadi makmum, orang tak ajak awak semayang, yang awak sibuk jadi makmum apa pasal? Ya. Jadi kita sebut dari sudut untuk menjaga hubungan sesama manusia itu dibenarkan. Tetapi menyertai upacara ibadat agama lain itu sesuatu yang tidak ada kompromi dalam agama. Sebab itu kita sebut ia datang menghormati sebagaimana perkara yang biasa orang hormat, itu tak jadi masalah. Tapi sampai tunduk, kawtau, mengaminkan bersama, ini sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya, kerana itu saya nak sebut beberapa perkara ini. Sesi terakhir dengan InsyaAllah. Okay, saya tahu sebab hari dah lewat malam. Baik, dalam maqasid syarak, para ulama yang terdahulu membahagikan maqasid itu kepada perkara daruriyat, hajiat, tahsiniat dan sebagainya. Tetapi para ulama yang kemudian mendapati bahawa pembahagian itu agak berkurangan daripada keperluan kehidupan semasa. Apa sebab kehidupan semakin berubah. Apakah maqasid syarak tidak berbincang soal nilai-nilai kemasyarakatan? Apa maksud nilai kemasyarakatan? Kebebasan kehidupan manusia. Bukan bererti dia bebas daripada agama, tidak. Kebebasan untuk dia bercakap, kebebasan untuk dia bergerak, kebebasan untuk dia melaksanakan hak-hak dia yang dibenarkan oleh peraturan. Persaudaraan, hak kemanusiaan. Ini sesuatu yang tidak disebut, jarang disebut sebagai satu daripada landasan untuk kita menentukan syarak itu ada di situ. Demikian juga dengan pembentukan masyarakat. Apakah bila kita sebut pembentukan masyarakat Islam yang terbaik semua orang Islam? Tidak. Sejarah di India, kalau kita tengok Jamal Mughal memerintah India selama 500 tahun, berapa peratus orang Islam pada waktu itu? Kurang daripada 5%. Hari ini berapa peratus orang Islam di India? 25%. Sewaktu 5% orang Islam memerintah India, sewaktu 25% bukan orang Islam memerintah India. Apakah maksud ini semua? Zaman itu berubah, kekuasaan itu berubah, dan bagaimana orang Islam hidup pada zaman yang berubah ini, syarak ada membincangkan apakah yang patut mereka lakukan. Dan sikit lagi Ustaz Razak, saya nak sebut. Letih saya buat nota kalau tak disampaikan. Saya ulas sikit tentang negara kita, sebab tajuk ni sebut negara kita, dan saya sebut awal ini is nothing to do with politics. Sekadar kita sebut agar sama-sama kita melihat bahawa bila kita sebut maqasid syarak, ia bukan sesuatu slogan. Ia slogan yang mesti diisi sebab ia perbincangan yang membabitkan agama kita, dan kita mesti memastikan dalam apa keadaan sekalipun agama yang memimpin kita. Perkara pertama yang disebut di dalam ad-daruriyat al-khamsah ialah hifzu ad-din, menjaga agama. Dia ada 5 perkara: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga maruah, dan ada sebahagian menambah menjaga akal ataupun menjaga maruah. Saya nak sebut sedikit satu persatu. Menjaga agama. Dari sudut agama itu dijaga. Kalau para ulama dalam kitab mereka berbincang soal menjaga agama itu, kerana itu orang yang murtad itu hukumnya bunuh. Cuma perbahasan dari sudut apakah murtad secara individu ataupun murtad yang mendatangkan ancaman kepada pihak berkuasa, ini perbahasan yang ada di kalangan para ulama. Tetapi yang kita nak sebut, apakah menjaga agama itu berlaku dengan cara kita menyekat poligami? Minta maaf ibu-ibu saya sebut, bukan berarti saya ingin poligami, tidak.
Even kalau Perlis kata sesiapa sahaja besok untuk apply poligami diluluskan, saya berani sebut tak ada siapa nak berbaris kat jabatan agama. Orang lelaki pun malu nak kahwin 2, kahwin 3, walaupun dia mahu tapi dia malu. Tapi yang kita nak sebut, ia sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Soal bagaimana taqyidul mubah, itu perkara kedua. Tetapi menolak terus sesuatu yang telah dinaskan oleh syarak, ini sesuatu yang tidak diterima oleh agama kita. Kahwin bawah umur sebagai contoh. Ramai orang memomokkan hadis berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha tanpa menyedari bahawa pada hari ini daripada berapa puluh negeri di dalam United States of America, masih berpuluh negeri yang membenarkan kahwin bawah umur. Ya, kita pun tak setuju kahwin bawah umur. Ya, sebab maslahat dari sudut zaman itu telah berubah. Tapi untuk kata bahawa orang yang kahwin bawah umur itu sesuatu yang dianggap sebagai masalah, kita kena tengok balik perkara berkenaan. Ia berdasarkan tempat, keadaan dan kehidupan manusia itu sendiri, dan fatwa itu berubah berdasarkan keadaan berkenaan. Satu lagi saya sebut, jangan bagi saya berhenti. Ya, yang terkini, tak boleh pergi haji 2 kali. Apakah ini hifzuddin? Wallahu a'lam. Sebab haji itu rukun Islam, pergi kali kedua sunat, kita tak nafi. Tetapi sehingga ada yang kata yang pergi kali kedua tak dibenarkan, ini kita kena lihat apakah itu maslahat rajihah. Ya, apakah itu satu maslahat yang diakui oleh agama, itu mesti dilihat. Siapa yang akan tentukan itu ialah satu maslahat. Sebab itu dalam kaedah syarak disebut, ya, tasarrufil hakim manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah itu hendaklah terikat dengan maslahat, dan apabila pemerintah itu telah membuat suatu keputusan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghilangkan perselisihan di kalangan orang ramai. Tetapi pemerintah mesti memastikan ia adalah maslahat yang rajihah. Ya, maslahat yang betul-betul maslahat. Ya, kerana itu bila kita sebut, ya, soal maslahat, bukan bererti apabila kita terbuka kita membiarkan orang mempertikaikan hukum agama, menolak nas. Tidak. Itu bukan pada maslahat yang dibenarkan oleh agama. Apatah lagi sampai menghina agama itu sendiri atas alasan hak asasi mereka untuk menafsirkan agama. Ini sesuatu yang dinafikan oleh maslahat. Yang kedua, soal memelihara nyawa, hifzun nafs, ya, syarak menjaga nyawa itu dengan, ya, menyediakan hukum qisas bagi orang yang membunuh tanpa hak. Tetapi pada zaman sekarang, apakah hifzun nafs itu? Ya, apakah pihak pemerintah akan dipertanggungjawabkan kalau ada orang yang kemalangan jalan raya meninggal dunia akibat jalan tidak diselenggara? Apakah itu termasuk maslahat? Ataupun ada orang yang speed terlalu laju kerana jalan itu terlalu bagus? Ya, ini juga, ya, di mana maslahat itu boleh dilihat. Ataupun di negeri pembangkang macam Perlis, peruntukan selenggaraan jalan raya jangan dibagi. Ya, ini pun satu, ya, sebab tu saya sebut tadi kita tolak ke tepi perkara berkenaan, kata kita kena lihat umat Islam adalah contoh kepada orang lain. Ya, biar kita melihat maslahat untuk semua pihak itu sesuatu yang menepati kehendak agama. Ya, sebab semua kita tahu, ya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, ya, Allah Taala mengangkat, Allah Taala menurunkan. Tetapi sesuatu yang pasti ialah pemeliharaan agama itu adalah sesuatu yang kekal, ya. Memelihara harta, ya, ada had sarikah, potong tangan pada orang yang mencuri. Tapi bagaimana yang terlalu expert mencuri? Sama ada dia rasuah, ya, sama ada dia ambil hak orang, ya, secara yang batil. Tetapi jarang kita dengar sehingga kini, ya, yang bagi rasuah itu bila nak ditangkap. Ya, kita tak nafikan ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, dan semua orang setuju, ya, pada keyakinan saya bahawa pelaku rasuah itu adalah penjenayah yang besar. Tapi bagaimana maslahat itu dilaksanakan dalam keadaan seperti ini? Ya. Kemudian yang keempat, ya, hifzu an-nasal, ya, menjaga keturunan.
ya yang saya telah sebutkan tadi, ya, berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan di dalam Islam, berkaitan dengan poligami, kahwin bawah umur dan sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir sekali berkaitan dengan hifzul aql, ya, memelihara akal, diharamkan daripada minum arak, mabuk dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita kata hifzul aql, tapi tidak boleh keluar daripada lingkungan taklid, tidak boleh keluar daripada lingkungan ketaksuban. Apakah itu maslahat yang dikehendaki oleh syarak? Ya, saya rasa umat Islam perlu lihat kembali perkara-perkara seperti ini apabila kita sebut dari sudut bagaimana maslahat syarak itu adalah sesuatu yang mesti dipastikan wujud dalam kehidupan kita, agar apa sahaja yang kita lakukan adalah sesuatu yang mendapati, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih YB, ya. Dah jadi macam dalam sidang dun kan, ya. Baik. Mungkin ni soalan yang terakhir kepada doktor, ringkas sahaja. Pada pandangan doktor, apakah masyarakat Malaysia kita sekarang ni sudah pun memahami maqasid syariah ini? Baik. Bila kita tengok zaman demi zaman, kita tidak boleh nafikan masyarakat Malaysia ini makin hari makin baik dari sudut pemahaman agamanya. Jadi kalau kita melihat kepada perbincangan-perbincangan ataupun wacana-wacana agama pun, kita akan melihat di sana ada peningkatan dari sudut kualiti program-program agama yang dilakukan. Sebagai contoh, Perkampungan Sunnah ni 6 kali dah kita anjurkan, itu Perlis, Kerajaan Negeri Perlis anjurkan. Dan seperti mana yang disebut oleh Sahibus Samahah Mufti tadi, menunjukkan bahawasanya setiap kali dilakukan ataupun dianjurkan Perkampungan Sunnah ini, walaupun dengan tajuk-tajuk yang agak sedikit akademik, tetapi hadirin yang datang itu tidak berkurang. Bahkan sekarang ini kita juga melihat ada juga hadirin yang kadang-kadang memberikan komplain, memberikan aduan kalau asatizah ataupun pengisi kuliah yang datang di masjid umpamanya memberikan celoteh, tidak memberikan ilmu. Maka di sana kita melihat ini satu fenomena yang baik. Dan daripada soalan-soalan yang ditanya pun, kadang-kadang kita melihat soalan-soalan itu menunjukkan masyarakat kita sudah mula untuk berbicara tentang agama itu dari sudut kefahaman yang mereka nak kepada pemahaman yang lebih mendalam. Maka perbincangan dari sudut maqasid ini, walaupun daripada peringkat awal, kadang-kadang orang tak pernah dengar pun perkataan maqasid kan. Tapi hari ini bila kita bahas tentang maqasid, alhamdulillah kita tengok ramai hadirin yang datang untuk mendengar apakah itu maqasid dan apakah kepentingan maqasid dalam kehidupan orang Islam, dan bagaimana kita nak mempraktikkan maqasid dalam kehidupan kita. Paling tidak bila kita sebut maqasid ni, tak adalah orang keliru maqasid ni apa dia. Apa beza maqasid dengan mafasid. Jadi mereka sudah faham bila disebut tentang maqasid, mereka faham maqasid ialah tujuan ataupun matlamat yang diinginkan syarak untuk terlaksana di sebalik daripada pensyariatan hukum. Cuma saya nak sentuh sikit berkenaan dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Juanda tadi tentang Malaysia ini sebagai negara majmuk. Yang mana kenapa maqasid penting dalam masyarakat majmuk Malaysia ini. Saya ingin sebut bila disebut tentang Malaysia negara majmuk ni, kita boleh tengok daripada dua sudut. Sudut yang pertama, Malaysia itu sebagai sebuah negara yang berbilang-bilang bangsa, tidak melihat kepada agama. Dan yang kedua, Malaysia sebagai negara yang berbilang agama, yang mana ada Islam, ada Hindu dan ada Buddha dan ada Kristian dan sebagainya. Bila kita tengok maqasid ataupun bila kita tengok Islam itu sendiri, Islam merupakan agama yang bersifat universal. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada alam. Saya teringat lagi sewaktu saya sambung master di UIA. Masa tu tengah belajar dengan Profesor Dr. Kamar Onia. Dia mengatakan kita jangan sekali-kali menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah nabi untuk orang Islam. Sebaliknya baginda diutuskan untuk sekalian alam.
Mesej yang baginda bawa adalah mesej yang universal. Oleh kerana itu kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebut ya ayyuhallazina amanu, tetapi Allah taala juga menyebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya mesej yang dibawa oleh Islam itu, kebaikan yang nak dibawa tidak terhad kepada hanya untuk orang Islam, tetapi juga kebaikan itu akan meliputi juga kebaikan kepada orang bukan Islam. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak pernah melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi sendiri sebut dalam hadis Bukhari, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, sesiapa yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kerajaan Islam, dia masuk dalam kerajaan, dia masuk bawah pemerintahan Islam, pemerintah Islam memberikan dia perlindungan, haram bagi mana-mana orang Islam untuk membunuh dia. Bahkan kalau kita tengok, Nabi kata, dia kalau siapa membunuh orang kafir ni tak akan cium bau syurga. Bahkan kita tengok dalam peristiwa memenangkan agama, peristiwa memenangkan agama, iaitu peristiwa hijrah, watak orang yang bukan Islam tetap ada. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Islam ini mesejnya bukan hanya untuk menjaga hak orang Islam, tetapi juga untuk menjaga kebajikan orang bukan Islam supaya dia nampak keindahan agama Islam itu. Sebab itu Nabi SAW sendiri mengiktiraf manfaat yang boleh diambil daripada orang kafir yang menunjukkan jalan kepada baginda waktu baginda nak berhijrah, iaitu Abdullah bin Uraiqid. Jadi saya pun tak nak panjang-panjang lah. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, saya nak bagi seorang 1 minit saja. Wabi, silakan kesimpulan topik kita malam ini. 1 minit, jangan lebih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ilmu maqasid, ya, suatu ilmu yang muncul akhir-akhir ini sebagai suatu sarana untuk menentukan hukum yang terbaik, ya, bagi memastikan pelaksanaan sesuatu itu mendapati syarak. Itu sebenar tujuan maqasid. Ya, ijtihad para ulama wujud dalam pelbagai bentuk, dan ijtihad terhadap perkara-perkara yang baru apabila dilihat daripada kacamata maqasid, ijtihad itu sudah pasti akan lebih menepati kehendak kehidupan semasa manusia. Kerana itu bila kita sebut ilmu maqasid, ia sesuatu yang mengumpulkan tujuan-tujuan syarak itu sendiri. Tujuan syarak untuk memastikan manusia sentiasa taat kepada Allah. Tujuan syarak untuk memastikan manusia mendapat kebaikan daripada apa saja hukum yang dilaksanakan. Dan tujuan syarak juga adalah untuk memastikan apa sahaja kemudaratan itu, ya, tidak terkena pada orang Islam di kala mana mereka melakukan apa sahaja perkara dalam rangka untuk mentaati titah perintah Allah. Wallahu a'lam. Doktor. Okey, sebagai kesimpulannya saya nak bagi tahu di sini adalah maqasid syarak menjadikan umat ini sebagai umat yang bijak untuk meneliti maksud di sebalik arahan ataupun maksud di sebalik sesuatu ucapan itu diucapkan. Bukan hanya bila kita berbicara tentang maqasid, kita mencari maksud di sebalik daripada nas. Jadi apabila masyarakat umat Islam terbiasa dengan ilmu maqasid, terbiasa didedahkan dengan mencari maksud di sebalik pensyariatan sebuah hukum ataupun di sebalik daripada kalam Allah dan Rasul, masyarakat akan terdidik untuk menjadi bijaksana mencari apakah matlamat di sebalik sesebuah arahan itu dikeluarkan ataupun ucapan itu dikeluarkan. Kita hidup di zaman di mana kadang-kadang ada saja orang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Sekarang ni bohong boleh jadi syar'i, contohnya. Ya ke? Boleh. Kan? Jadi bila masyarakat terdidik dengan maqasid, maka mereka akan meneliti. Mereka tidak hanya berpada dengan melihat kepada tema,
ataupun slogan seperti mana yang Dr. Juan dah sebut tadi. Bukan hanya terpersona dengan slogan. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan slogan. Nampak macam slogan tu baik, nampak slogan tu macam Islamik. Sebut perkataan Arab sikit, Islamik, kan? Syu'bah, oi, hebat ni. Padahal tak ada apa pun, kan? Syu'bah tu cawangan, kan? Jadi bila sebut tahaluf, tahaluf ni macam Islamik sikit lah. Padahal tahaluf tu kerjasama. Tak semestinya kerjasama itu selari dengan apa yang disebut dengan Islam. So masyarakat apabila didedahkan dengan istilah-istilah ini, mereka tidak hanya berpada dengan slogan. Mereka mencari maksud apakah yang ada di sebalik slogan itu, walaupun nampak Islamik. Kadang-kadang slogan yang tak berapa nak nampak Islamik itu lebih Islamik daripada yang nampak kearaban lebih itu. Jadi itu kesimpulan saya lah. Paling tidak masyarakat akan didedahkan dengan perkara-perkara yang lebih bijak untuk mereka nilai. Wallahu a'lam. Nampaknya kita perlukan lagi satu forum untuk uraikan kesimpulan itu pula, ya. Baik, alhamdulillah. Bila kita bincang tentang soal maqasid, kita bukanlah untuk membawa umat ini jauh daripada Islam, tetapi bila kita bincangkan tentang maksud maqasid, sebenarnya kita nak membawa umat ini untuk kembali mengamalkan Islam dengan konteks yang betul seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada agama ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam tempoh 1 jam ini kita syarat dengan ilmu yang dikongsikan oleh 2 orang ahli panel ini, dan mudah-mudahan ini satu sesi yang bermanfaat, insya-Allah. Dan esok tuan-puan, kita akan sambung lagi siri yang berikutnya untuk hari yang terakhir, bermula selepas dengan solat subuh, dan selepas itu kita akan ikuti pula dengan kuliah subuh. Kita akhiri, saya akhiri forum pada malam ini dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian yang penuh tenaga dari ahli panel forum kita sebentar tadi. Sama-samalah kita menghayati dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh barisan ahli panel kita tadi. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja Dr. Juan bin Jaya, Yang Berbahagia Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, dan Ustaz Abdul Razak bin Abdul Muttalib, moderator pada malam ini. Ampun tuanku, patut bagi pihak majlis sekali lagi ingin merapat sembah menjunjung kasih di atas limpah perkenaan duli tuanku berangkat bercemah duli ke Majlis Perasmian Perkampungan Sunnah Seri 6 2019. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Kami bagi pihak seluruh jawatanguasa penganjur ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu yang telah hadir ke majlis pada malam ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung tidak langsung bagi menjayakan majlis perasmian pada malam ini. InsyaAllah kita sama-sama meramaikan Sunnah Seri 6 2019 sehingga 21 April 2019. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis bersama Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis berangkat meninggalkan majlis. Hadirin mohon berdiri. Sama-samalah kita menghormati lagu negeri.